dalam nota baru kita, iaitu Kitabul Wahyi, hadis yang ke-7. Hadis yang ke-7. Hadis ini panjang, jadi saya tidak sepenuhnya urai dalam satu nota saja. Mungkin satu nota lagi, mungkin dua lagi, tak pasti dah. Tapi ini sebab saya rasa ada setengah-setengah tempat tu perlu kita bincang lebih panjang, lebih detail, lebih terperinci, kerana adanya kekeliruan. Macam di sini hanya sikit baru, tak masuk hadis lagi ni, tak masuk hadis, hanya baru sekadar sanad. Tak apalah, kita bacalah hadis yang panjang ni, yang terpaksa dibahagikan kepada beberapa bahagian. Wa bihi qala hadatsana Abu al-Yaman al-Hakim bin Nafi' qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud anna Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Abu Sufyan bin Harb akhbarahu anna Hiraqla arsala ilayhi fi rakbin min Quraisy wa kanu tijaran بالشام atau tujaran بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش فأتوه وهم بإيلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا dan seterusnya banyak. Saya rasa tidak nak baca semua. Nanti habis ni kita baca. Terus baca terjemah tu baru sekadar sanad dia baru, dan kita ada perbincangan di situ. Terus kita pergi kepada terjemahan muka surat 107. 107. Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' meriwayatkan kepada kami, katanya Shu'aib meriwayatkan kepada kami daripada Zuhri, katanya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud telah meriwayatkan kepada bahawa Abdullah bin Abbas memberitahunya sesungguhnya Abu Sufyan bin Harb menceritakan kepadanya, baru setakat itu, ceritakan kepadanya yang kita baca tadi, bahawa Hiraql menghantar utusannya kepada satu rombongan pedagang Quraisy. Tak apalah itu kemudian. Jadi setakat ini itu saja. Jadi cerita apa? Cerita ni secara ringkasnya ialah pada sekitar tahun yang ke-6 dengan ke-7, 6-7 sekitar tahun itulah, Hiraql, jadi Kaisar, Maharaja Rom, dia pergi ke mana? Ke Palestin. Ini cerita ni. Ilya itu maksudnya Baitul Maqdis lah. Sekarang ni dia pergi ke sana. Bila begitu dia dapat tahu ada seorang yang mendakwa jadi Nabi, dan dia dakwa dia adalah Nabi akhir zaman. Kaisar ni adalah seorang yang alim juga. Dia bukan pemerintah saja, dia juga padri sebenarnya. Dia juga alim dalam Kristian, agama Kristian. Pada masa itu juga Nabi SAW mengutuskan surat mendakwah pemimpin-pemimpin, raja-raja di sekelilingnya, kuasa-kuasa yang ada pada masa itu, di atas surat dakwah kepada Islam. Jadi raja ni, Kaisar ni dapat satu surat. Ringkas ceritanya dulu, kemudian kita bincangkan pula kemudian. Dia dapat tu, jadi dia pun nak tahulah. Sebab dia tahu juga dalam kitab-kitab dia belajar dah, dia tahu bahawa akan ada Nabi akhir zaman.
Bila begitu, dia tanyalah, adakah orang-orang yang ada kena mengenal bangsa dia ni lah, bangsa Nabi ni, ada ke dia? Dia nak bertemu, nak bincang, nak cakap-cakap. Jadi pada ketika itu Abu Sufyan ini dia pergi ke Syam. Selalulah orang Mekah ni dia berdagang ke sana, pergi berniaga ke sana. Dan Abu Sufyan selalu pergi memimpin rombongan dagang untuk berniaga ke Syam. Termasuklah dalam Syam pada ketika itu Baitul Maqdis, yang sekarang ni Lebanon, Syria, Jordan, itu semua Syam pada masa itu. Dan semua ini di bawah kekuasaan Kaisar pada masa itu. Bila Abu Sufyan dan rombongan dia tu pergi atas jemputan raja ni, dia pergi ke depan. Raja tu pun tanya, siapa di antara kamu ni yang paling rapat dari segi keturunannya dengan orang tu? Abu Sufyan pun kata dia, memang pun dari segi yang ada tu, dialah yang paling rapat dari segi kekeluargaannya. Bila begitu, raja tu pun suruh Abu Sufyan duduk depan, yang lain-lain duduk di belakang dia. Dia sudah bisikkan kepada juru bahasa dia, penterjemah dia, kalau dia bercakap dusta, kamu isyarat. Jadi dia tak nampak kan, dia duduk depan, takkan nak paling-paling depan raja mesti sopan duduk depan. Dia seorang duduk depan, yang lain duduk belakang. Jadi dia pesan, kalau dia ni cakap tak betul, kamu isyaratkan tak betul. Kalau tidak, kamu diam saja. Dia kata begitu. Lalulah dibawa ke surat itu. Dia baca, terjemah dia terjemah. Dan dia tanya, inilah cerita ni. Dia tanya, Nabi akhir zaman ni macam mana, siapa pengikut dia, apa ajaran dia, macam-macam lagi. Pernah ke keturunan dia ni berkuasa dahulu, raja-raja ke, ataupun tidak pernah. Pengikut dia ni orang biasa, orang lemah ke, yang kebanyakannya, ataupun orang yang senang. Semua dia tanya. Setiap kali dia tanya tu, dia membenarkan. Kalau kata begini, memang begitu pun. Kalau Nabi ni, dia kata kalau kata begini, memang begitu pun. Jadi macam dia tahu, dia sudah tahu cerita. Lepas tu cerita yang panjang ni, dia pun sedih lah. Pada suatu hari dia berjumpa dengan sahabat dia yang sama hebat dengan dia. Dari segi ilmu tak ada yang sehebat Kaisar itu. Yang seorang lagi namanya Duratir. Dia cerita kepada Duratir gini. Duratir kata, memang dia Islam, dia masuk Islam. Dan dia masuk Islam, dia kena bunuh. Lepas tu dia ceritalah, dia cakap dengan Duratir. Duratir kata, betul dah ni, ini betul-betul kalau mengikut ilmu kita, betul Nabi akhir zaman, tepat dengan orang ini. Dan dia menyatakan Islam dia. Akhirnya dia terbunuh. Jadi Kaisar ni pun fikir banyak kali pula, banyak kali ceritanya. Bila begitu dia pun panggil rakyat jelata dia masuk dalam satu kawasan bangunan yang luas. Dia duduk di atas. Kemudian dia perintahkan supaya tutup semua pintu besar. Dia pun ceritalah, dia cerita tu menggambarkan bagaimana kalau Nabi itu Nabi yang sebenar dan dia ikut. Begitu, selalu begitu. Lalu berselera macam keledai hutan, kata dia, berlari nak keluar, tapi tak boleh keluar, pintu ditutup. Huru-hara nak jadi. Dia pun fikir, ini bahaya ni. Macam ni. Dia pun kata, saya sebenarnya nak uji kamu saja. Lalu tenang kembali majlis. Nak uji kamu, nak tahu kamu macam mana. Jadi akhirnya, kira-kiranya berdasarkan riwayat ini, Herakli ini dia tidak Islam dan mati dalam keadaan kafir sebagai seorang Kristian. Tapi sahabat dia yang seorang lagi sama alim dengan dia,
itu masuk Islam dan dia kena bunuh. Itulah ceritanya ringkasan. Kemudian yang secara terperinci itu kita akan kemukakan nantilah. Jadi cerita ni diriwayatkan, dikemukakan oleh siapa? Abu Sufyan sendiri. Itulah cerita. Tapi kan kalau mengikut kaedah kita, hadis ni orang kafir tak boleh meriwayatkan hadis, kita tak boleh terima. Kita tidak boleh berguru dengan orang kafir dalam menerima hadis, tak boleh. Riwayat dia, cerita dia, kita tak boleh pakai. Macam mana di sini? Di sini ni memanglah pada masa peristiwa ini berlaku, Abu Sufyan itu belum lagi Islam, tidak Islam. Tapi pada ketika dia cerita ni kepada Ibnu Abbas, kan tadi kita baca sanadnya ada Ibnu Abbas, ketika itu dia sudah Islam. Jadi sesuatu peristiwa yang berlaku kepada seseorang ketika dia belum Islam, tapi dia cerita tu semasa Islam, itu boleh terima, tak apa. Syarat Islam tu memanglah syarat, tapi tidak mesti benda tu berlaku ketika dia beragama Islam. Ni sekadar nak cerita pengalaman dia. Dan dia cerita ni semasa dia sudah memeluk agama Islam. Jadi dengan sebab itulah diterima, riwayat dia ni diterima. Sebelum kita pergi kepada Abu Sufyan itu, sebab boleh dikatakan ni satu nota ni perbincangan tentang dia saja, banyak kan perbincangan tentang dia saja. Cuma sebelum itu Imam Bukhari ambil hadis ini daripada Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' Al-Bahrani Al-Himsi. Himsi ini orang Syria. Beliau dilahirkan pada tahun 128 Hijrah. Dikatakan Al-Bahrani kerana beliau adalah hamba bebasan seorang perempuan daripada puak Bahra bernama Ummu Salamah. Perempuan itu memerdekakan dia. Dikatakan pula Al-Himsi kerana beliau tinggal di Hims, salah sebuah bandar di Syam. Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi' adalah seorang perawi thiqah dan thabt. Ini istilah ilmu rijal, ilmu perawi hadis. Thiqah dan thabt, perawi yang boleh dijadikan hujah. Dijadikan hujah tu tinggi tu. Beliau menerima hadis daripada Syu'aib, Ismail bin Ayyash, Haris bin Uthman, dan seterusnya, banyak lagi tu. Antara tokoh besar yang telah meriwayatkan hadis daripadanya ialah Imam Bukhari, Ahmad, Yahya bin Ma'in dan lain-lain. Hafiz Ibn Hajar menulis bahawa dikatakan yuqalu, kebanyakan riwayat yang dikemukakan oleh Abu Yaman daripada Syu'aib tidak diterimanya daripada Syu'aib secara sama', yakni mendengar secara langsung dari mulut gurunya itu, tetapi hanyalah secara ijazah dan munawalah. Namun begitu beliau menyampaikan hadis-hadis yang diterimanya secara ijazah dan munawalah itu dengan menggunakan lafaz akhbarana, yang zahirnya menunjukkan seolah-olah beliau menerimanya secara sama'. Abu Zur'ah malah mengatakan Abu Yaman tidak mendengar, yakni secara langsung daripada Syu'aib, kecuali satu hadis sahaja. Ini terdapat di dalam Taqrib Tahdhib, Al-Hadiyus Sari, Muqaddimah Fathul Bari dan lain-lain. Kata Imam Al-Zahabi, riwayat perawi thiqah dan thabt daripada Syu'aib boleh dijadikan hujah walaupun ia menerimanya secara ijazah. Ini kerana hadis-hadis yang tercatat di dalam kitab Syu'aib itu tercatat dengan amat baik dan kemas. Itulah cerita. Jadi mungkin orang kata macam mana Imam Bukhari ambil hadis Abu Yaman yang ambil daripada Syu'aib ni, sedangkan dia tidak dengar pun daripada Syu'aib.
Dia hanya menerima daripada Syuaib secara ijazah. Ijazah ni tak boleh kira mengikut bahasa kita tu. Dia buat ijazah, di use sikit-sikit, itu lain. Kita ambil daripada bahasa Arab juga, tapi kita pakai dengan makna lain. Dia ijazah ini asalnya satu istilah ilmu hadis lah. Apabila seseorang guru, katakanlah saya ada buku riwayat yang saya riwayat daripada guru saya. Sama ada saya terima dengan dia secara ijazah juga, atau saya terima penuh dengan baca depan dia. Kemudian saya nak bagi kepada orang lain, ambillah, awak ambil ini, saya ijazahkan, saya benarkan awak untuk meriwayatkan apa yang ada di dalamnya itu daripada saya. Dia tak baca pun, dia baca nanti balik ke rumah dia baca. Itu ijazah. Munawalah, satu lagi munawalah. Dia kata buku itu ada ke tidak dengan awak, yang tu guru awak bagi tu. Saya ada. Awak nak? Itu bagi itu munawalah. Munawalah, bagi saja. Tak jelas lagi dia benarkan untuk meriwayatkan apa yang ada di dalam buku itu, ataupun dia benarkan dia tak benar, tak tahu lagi, tak jelas yang itu. Yang jelasnya dia bagi, dia holot kitab, ambil. Saya ada lagi nuskah lain, ambil. Begitu saja. Jadi cara penerimaan tahammul hadis, penerimaan hadis seperti ini, dia tidak sama dengan cara belajar satu-satu daripada guru. Guru baca depan pelajar, atau pelajar baca depan guru dengan, apalagi dia Quran, tak sama dengan cara ijazah tadi. Saya pun ada yang saya terima secara ijazah saja. Dia baca sikit, tak apa, yang seterusnya saya ijazahkan. Awak boleh nak mengajar, boleh nak buat apa saja. Baca tak habis. Ada macam Muwatta Imam Muhammad, tak habis. Ma'anil Athar Imam Tahawi, tak habis. Tapi terima secara ijazah. Adapun kalau Tirmizi, Bukhari, itu memang secara sama, terima daripada guru, daripada awal sampai akhir. Dia baca, dia penat, kita baca. Kita penat, dia baca pula. Begitulah. Dalam masa setahun habis. Tak sampai setahun. Sebab dia kira ni orang sudah pandai-pandai semua ni. Kemudian dia boleh baca sendiri, dia boleh buat kajian sendiri. Cuma macam menyempurnakan resam sahajalah. Resam sahaja. Kemudian nak dapat berkat, terima daripada guru, itu saja. Dari segi nak kembangkan ilmu dia, orang ni orang boleh sendiri dah. Dia sudah boleh berlari. Dia bukan baru mengangkap, dia kira dia sudah boleh berlari dah. Jadi patutlah kalau macam tu. Kalau lama-lama tak suka juga kan, banyak masa kita nak balik pula. Jadi Abu Yaman ini, Al-Hakam bin Nafi' ni, dia terima daripada Syuaib, katanya begitu. Macam mana? Tidakkah syarat Bukhari ini ketat? Dari segi Hakam bin Nafi' ataupun Abu Yaman ini bertemu dengan Syuaib, itu memang bertemu. Syarat Imam Bukhari kena bertemu, bukan semasa sahaja. Kalau Imam Muslim, tidak ada syarat bertemu, syarat semasa sahaja. Misalnya kita kata Abu Yaman ini dengan Syuaib, dia sezaman, ada kemungkinan bertemu, cukup. Itu cukup dalam syarat Muslim. Tapi Bukhari tak boleh. Kamu kena pastikan yang dia pernah bertemu. Tak boleh hidup sezaman saja. Kalau nak kira hidup sezaman, ialah mana kita nak jumpa, kita duduk sini dengan orang Brazil, yang duduk di Brazil, tak bertemu walaupun sezaman. Jadi kita dakwa kita dapat ilmu daripada orang yang berada di Brazil misalnya.
Susah tu nak diterima, kecuali kalau jelas lah. Kalau zaman sekarang ni nak tengok dan pasport dia ada job atau tidak, pergi di sana masuk ke negeri itu. Begitulah. Kemudian alat-alat perhubungan apa semua pada masa itu tak ada kan, seperti sekarang ni. Jadi kita satunya perlu ingat satu istilah yang digunakan oleh Hafiz Ibn Hajar, yuqalu, dikatakan. Yuqalu, bila sebut dikatakan atau konon, bahasa Melayu kita yuqalu ni dikatakan, kononnya, konon, betul. Ini orang panggil sirah tamrid. Sirah tamrid gunanya untuk menyatakan benda yang diceritakan itu bukanlah sesuatu yang dipastikan. Konon-kononnya, katanya. Jadi nyak tu siapa tak tahu lah. Dikatakan, situ dia menunjukkan tak kuat. Sirah ini menunjukkan cerita yang dibawakan selepasnya bukanlah boleh dipertanggungjawabkan sangat. Satu jawapan. Yang kedua, seperti kata Imam Zahabi, kalau Syuaib ni dia nak bagi kepada orang ijazah lah, ataupun nak bagi secara munawalah, mesti dia yakin dia kepada orang, dan catatan dia tu tidak mengelirukan. Orang baca tak keliru, jelas, kemas. Ini dikatakan tamuddab, catatannya baik, tak keliru. Yang bacanya pula, yang dia bagi ijazah tu pula orang pandai. Dia bukan bagi kepada sembarangan orang. Kalau macam ni keadaannya, tak mengapa, boleh mengikut ulama-ulama hadis. Seseorang itu meriwayatkan dengan menggunakan lafaz akhbarana seperti di sini, boleh. Tapi itulah syaratnya. Sebab itu kalau orang yang memang betul-betul alim, dia terima, dia boleh riwayat, tak apa. Kalau ada silap, ada apa, dia boleh kesan. Tapi kalau orang biasa yang tak pandai, tak boleh nak ijazah, tak tentu pasal. Tak boleh. Sebab itu saya kurang setuju sebenarnya kalau ijazah mudah-mudah begitu. Kurang setuju. Tidak ada maksud. Boleh mengelirukan, mungkin. Tak kena gaya dia. Satu hari nanti dia bangga, tak tentu pasal. Dia berasa dia lebih, padahal dia tak tahu dia tu satu pun tak cukup. Pekakas. Kalau zaman dahulu, zaman Arab dulu lain. Zaman pembukuan kitab-kitab hadis itu lain. Sekarang ni kitab-kitab hadis sudah terbuku. Untuk apa? Untuk apa? Tak perlu. Yang perlu yang kita fahami hadis itu, pengajaran itu yang perlu untuk kita guna, amalkan. Dan untuk itu tidak syarat kita terima ijazah, kita belajar hadis secara khusus. Tak perlu. Sudah kemas dah, ada dalam buku, cukup dari itu. Jadi dia kata boleh. Kalau betul pun dia ni hanya mendengar satu hadis sahaja secara langsung daripada Syuaib, yang lain-lain itu secara munawalah ataupun ijazah, Imam Zahabi mengatakan boleh, sebab orangnya cukup syarat. Yang cukup syarat ni mana dia belajar cukup lah. Saya dulu belajar Bukhari lah, Tirmidzi apa semua, tak sampai setahun. Yang saya balik mengajar pula 15 tahun. Jadi adakah murid yang saya ajar selama 15 tahun tu lebih baik daripada saya? Tak pasti. Tetapi yang pastinya macam-macam lah keadaan yang ada di hadapan. Tak sama keadaan. Tak sama. Ada yang tak boleh baca langsung kan. Kalau anak tak ada baris, tak boleh baca. Ada juga yang macam tu kan.
Jadi itulah sebab keadaannya tak sama. Kalau orang yang cukup alat, cukup persediaan, tak mesti lama. Dia boleh kembangkan sendiri ilmu dia tu. Dia boleh kembangkan. Kalau orang belajar tanpa ada pekakas, tanpa ada asasnya, dia bukan semakin boleh berkembang. Yang sedia ada tu pun dia semakin pupus, semakin berkurang. Lama semakin kurang, semakin kurang. Kalau dia tak mengajar, tak cerita kepada orang lain, gitu jadi. Berbeza lah, berbeza. Dengan sebab itu, dari segi ta'ammul dan adab hadis ini, dari segi menerima hadis dan menyampaikan hadis itu, dia ada berbeza, ada berbeza orang-orangnya. Yang kedua, Syuaib, perawinya Syuaib, dia sebut begitu saja. Syuaib ini Syuaib bin Abi Hamzah Al-Qurashi Al-Umawi. Nama sebenar ayahnya ialah Dinar. Syuaib adalah seorang perawi thiqah, hafiz dan mutqin. Mutqin maknanya teguh, kemas, kukuh, kuat. Beliau telah menimba ilmu hadis daripada sekian ramai tokoh tabi'in. Namun sumber utama beliau dari kalangan mereka ialah Az-Zuhri. Malah Syuaib dianggap murid Zuhri yang paling teguh dan kukuh. Imam Yahya bin Ma'in pernah berkata, Syuaib asbatun nas fi Zuhri. Syuaib adalah murid Zuhri yang paling kukuh dan teguh. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, Ra'aitu kutub Syuaib ibn Abi Hamzah, fara'aitu kutuban madbutatan muqayyadatan. Saya telah melihat kitab-kitab Syuaib bin Abi Hamzah. Saya dapati ia ditulis dengan rapi dan kemas. Itu kedudukan Syuaib, seorang yang kuat, kemas. Syuaib meninggal dunia pada tahun 162 atau 163 Hijrah. Ketika umur beliau telah melebihi 70 tahun. Itulah sekitar perawinya. Zuhri apa kita sudah bertemu dah sebelum ini, tak perlu ulang. Tak perlu ulang. Kemudian inilah hadis yang kita nak bincangkan, tentang perawi utama dia, perawi yang selama ni disalah faham dan dianggap buruk lah, teruk. Orang Islam sendiri pun umumnya tak faham, tak tahu ceritanya. Sebab apa? Sebab terkeliru dengan sejarah, terkeliru dengan sejarah yang ditulis sekitar dia tu amat buruk lah, tak baik. Jadi kita rasa bertanggungjawab untuk memperbaiki keadaan itu. Mungkin inilah kali pertama dibincangkan tentang Abu Sufyan ini dengan agak detail dan lebih terperinci, lebih bertanggungjawab, insyaAllah. Sebab ada rujukan apa semua cukup. Hadis yang panjang ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan merupakan perawi utamanya. Perawi utama hadis ini Abu Sufyan. Kalau dia tak cerita, tak ada siapa boleh tahu. Tak ada orang lain cerita-cerita. Orang lain yang ramai-ramai lagi yang di belakang dia pun masuk Islam juga, tapi cerita ni tersebar dia. Sebab dialah orang yang berkenaan, yang utama dalam peristiwa pertemuan dengan Maharaja Rum. Itu pun dia yang menjawab soalan-soalan dia. Yang lain-lain tu dengar saja, ikut saja. Kerana segala peristiwa yang tersebut di dalam hadis ini adalah berkaitan dengan diri beliau, dan beliau sendiri yang menceritakannya secara langsung. Dia pula cerita kepada Ibnu Abbas kemudiannya. Namun peristiwa yang diceritakan oleh beliau kepada Ibnu Abbas itu telah berlaku sebelum beliau memeluk Islam. Tentu sekali, seperti yang kita kata tadi lah, syarat untuk menyampaikan hadis ini baru boleh terima hadis dia kalau dia tu Islam. Kalau dia tidak Islam, tak boleh terima. Dengan sebab itu tidak sah kalau kita belajar hadis dengan arti nak terima
belajar, nak tahu pendapat dia. Itulah kita kalau nak terima hadis secara rasmi, secara sah dengan orientalis misalnya yang bukan Islam tu, tak boleh. Tak boleh, tak ada nilai. Sebab dia syarat Islam. Syarat Islam. Yang belajar pun Islam, yang mengajar pun Islam juga. Kalau tidak Islam, tak boleh. Itu syaratnya. Di sinilah ulama-ulama bincang macam Abu Sufyan ni. Kalau nak kira, kalau dia tak masuk Islam, cerita dia tak boleh terima. Tapi oleh kerana dia masuk Islam kemudiannya, dan dia cerita ni ketika dia Islam, walaupun peristiwa yang berlaku kepada dia tu ketika dia belum Islam, boleh diterima. Sebab yang dikira ialah semasa ada'ul hadis, yakni menyampaikan hadis, dia Islam ke tidak. Kalau dia Islam macam Abu Sufyan dengan cerita ni, diterima walaupun berlaku kepada dia sebelum dia Islam. Menurut si hadis ini juga dapat difahami bahawa Abu Sufyan yang pada suatu ketika dah merupakan musuh utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sering mengepalai pasukan perang dalam menentang orang-orang Islam, adalah seorang yang diperakui amat tinggi martabatnya dalam Islam. Hakikat yang tidak dapat disembunyikan itu telah ditonjolkan dengan jelas oleh Imam Bukhari melalui pengakuan beliau secara tidak langsung dengan mengangkat Abu Sufyan sebagai perawi utama hadis ke-7. Kita kena tengok, selama ni kita lupa kadang-kadang orang duduk kritik Muawiyah. Muawiyah tu orang kritik bukan main, Abu Sufyan lagi lah. Kita dengar saja, kita tak fikir dia ni perawi Bukhari ke tidak. Situ. Kalau perawi Bukhari, syarat Bukhari nak terima seseorang sebagai perawi dia tu apa syarat? Orang macam mana? Tinggi. Jadi secara tidak langsung bila Imam Bukhari memasukkan riwayat dia sebagai perawi utama, bermakna Imam Bukhari mengiktiraf dia. Iktiraf dia. Ini bukan seperti kitab-kitab macam Tirmizi ke Ibnu Majah ke, bukan. Kalau Tirmizi tak mesti lagi perawi yang dia kemukakan tu bermakna dia iktiraf. Tak mesti. Macam dalam Abu Daud pun banyak juga. Dalam Tirmizi, dalam Abu Daud ada riwayat daripada Harith Al-Awwaq, pendusta. Jadi Imam Tirmizi nak mengiktiraf dia ke? Tidak, tak boleh kita kata begitu. Sebab cara dia lain. Tapi kalau Bukhari lain, bila dia terima, maknanya orang tu dia iktiraf. Cukup syarat lah, cukup syarat seperti yang dikehendaki oleh dia, dengan syarat dia. Bukan syarat itu berlaku kepada perawi di atas dia saja, satu dua saja. Tidak, sampai kepada ke atas sekali. Daripada dia sampai kepada atas sekali, semua mesti kena menepati syarat dia. Dengan adanya pengiktirafan oleh tokoh seperti Bukhari tentang kelayakan beliau menjadi perawi kitab sahihnya, sudah memadai untuk membuktikan bahawa segala tuduhan melulu yang cuba dilemparkan kepada ayanda Sayyidina Muawiyah itu terpesong jauh daripada kebenaran. Ini yang selama ni orang tuduh macam-macam tu tak betul. Sebenarnya ini perancangan musuh-musuh Islam di peringkat awal. Jadi orang kata dia sebenarnya memeluk agama Islam ni pura-pura, untuk kepentingan dunia juga, untuk mengekalkan kuasa dia. Sebab dia sudah pasti yakin kalau dia tidak perlu agama Islam, dia tak ada apa. Mungkin dia kena bunuh. Jadi dia takut sebenarnya mati, takut hilang kuasa, takut semua dunia lah, kerana dunia. Itu dikatakan begitu. Dan dikatakan dia ni baru memeluk agama Islam dalam peristiwa pembukaan Mekah, Fatih Mekah tahun yang ke-8. Lepas Nabi takluk Mekah tu, dah dia tak ada kuasa, tak boleh buat apa, barulah dia ni memeluk agama Islam. Dan dia termasuk dalam al-mu'allafati qulubuhum, yakni orang-orang yang Nabi SAW pujuklah
terpaksa kena pujuk mereka ini. Dia tak faham Islam sebenarnya. Dia tidak masuk Islam kerana faham betul-betul ajaran Islam. Tidak terikut-ikut ataupun ada kepentingan, tapi dalam proses memujuklah supaya dia tidak lari. Macam itu saja. Dan dia termasuk dalam tulaqah. Tulaqah, yakni orang-orang yang dibebaskan oleh Rasulullah SAW pada hari pembukaan Mekah tanpa dihukum. Tanpa dihukum, walaupun dia ada salah sebelum itu. Nabi SAW kata, idhabu fa antum tulaqa. Kamu pergilah. Aku tidak nak balas, nak balas dendam apa ke, tak ada. Kalau ada salah sikit-sikit, salah banyak pun, kecuali kalau bunuh orang lain. Ada kes-kes besar macam tu, dalam masa yang dekat-dekat lain. Kalau yang lama-lama tu, kamu pergilah, bebas. Nabi SAW tak hukum. Ini termasuk dalam orang macam ni saja, Abu Sufyan. Ini kalau kita baca buku-buku sejarah yang ada, kalau ada sebut, dia akan sebut begitu. Dia akan sebut begitu. Sebenarnya kita semua ni peduli-peduli sejarah yang umumnya mangsa. Saya nampak mangsa. Kalau nak kira dia tu mereka, tidak. Dia bukan mengada-ngada. Dia bukan pandai-pandai buat sendiri, tidak. Dia pun ada rujukan juga. Memang saya tahu ada rujukan. Cumanya yang silapnya, dia tak menilai rujukan itu. Dia tak menilai rujukan itu. Sepatutnya dinilai. Dia kadang-kadang tengok kepada tokoh. Ini kitab orang ini. Jalaluddin As-Suyuti misalnya, dalam Tarikhul Khulafa, ada kata dia ni termasuk dalam orang-orang yang baru memeluk agama Islam selepas pembukaan Mekah. Dan dia termasuk dalam mu'allaf. Memang ada sebut. Jadi siapa Suyuti? Ini puncanya. Lalu orang pun ambil. Dan tak sebut pun punca dia ambil. Di mana? Siapa? Dalam kitab mana? Dan benar ke begitu? Itu tak dibincangkan. Tak dibincangkan. Lalu kita sebarlah. Sebar atas sebar dengan meluas. Bukan sekadar itu, anaknya Sayyidina Muawiyah juga begitu. Orang yang baru memeluk agama Islam selepas pembukaan Mekah, termasuk dalam mu'allaf juga, begitu juga. Padahalnya yang sebenarnya tidak begitu. Benda ni disebar oleh musuh-musuh kita. Tapi kita pun tak suka juga dengan musuh tu. Tapi kita tak sedar. Lama dah kita duk makan hidangan dia. Kita tak sedar. Ini salah satu hidangan dia. Salah satu hidangan dia yang kita tak sedar. Lalu kita berkelahi sama-sama sendiri. Berkelahi sama-sama sendiri. Bertegang orang leher, sama-sama sendiri. Itulah yang tersebar dengan luas. Antara tuduhan liar yang pernah dilemparkan kepada beliau ialah beliau sebenarnya seorang munafik yang memeluk agama Islam hanya untuk memperkukuh kedudukannya sebagai ketua kaum semata-mata. Memang betul, ramai juga yang macam tu. Yang munafik pun ada, tak nafi itu. Dalam Quran SD pun sebut ada. Tetapi dikaitkan dia tu dengan munafik, itu tak betul. Dia musuh Islam, ketua musuh, betul, itu betul. Sahabat mana yang mati kerana dia? Dialah yang ketua. Memang hebat. Kalau meniaga apa pun hebat, untung. Kalau memimpin, tengok dalam Uhud, dia menang. Sekali lalulah, sepintas lalu, nampak dia menang. Dan Sayyidina Hamzah, berapa ramai lagi sahabat-sahabat terkorban, syahid dalam peperangan itu. Peperangan Khandaq, dia juga yang pimpin. Peperangan Badar, bukan dia. Dia tak nak sangat sebenarnya perang Badar. Dia tak nak sangat. Yang baru ni kita sebutkan dalam Kitabul Maghazi, saya sudah sebut dah. Seorang lagi ketua Quraisy yang kafir, Umayyah bin Khalaf, dia pun tak suka sangat nak pergi perang.
Abu Sufyan pun tak suka juga, sebab dia baru balik daripada Syam pergi berniaga. Tak ada apa, kita semua selamat, untuk apa nak perang. Abu Jahal tu yang beria-ria. Abu Jahal jadi ketua, dia memimpin pasukan itu, dan Utbah. Akhirnya Abu Jahal mati dalam perang. Dia beria-ria sana dalam perang Badar. Tapi selepas itu Abu Sufyan lah yang pegang. Mana kedudukan dia besar di kalangan Quraisy. Betul, itu semua betul. Tetapi sampai mati dia tidak ikhlas, dia tidak Islam, tak betul. Dia Islam pura-pura dengan maksud itu, maksud ini, itu tak betul. Itu perlu diperbaiki. Jadi ini sebenarnya benda-benda macam ni berlaku, sebenarnya hikmat Allah SWT. Kita kena sedar itu. Kepada yang menghadapi itu memang tak terasa berat kepada dia. Tapi cuba kita yang tak ada kena-mena dengan dia duduk jauh, cuba kita fikir. Ada sahabat-sahabat yang kata kepada Rasulullah, bila sahabat-sahabat yang Islam tu kata, dia lah yang macam ni. Dia kata, kalau tidak sampai puak kita, kamu tak jadi ahli surga, kamu tak mati syahid. Sebab kita lah. Ada kan? Hikmat Allah SWT itu sebenarnya. Tetapi dia kemudiannya dia masuk Islam juga. Bila dia masuk Islam tu, dia terasa lewat, terasa bodoh dulu. Kadang-kadang manusia ni apabila dia insaf, dia boleh berubah. Dia lebih dahsyat lagi, hebat lagi dia daripada orang lain. Dan cerita-cerita ni memberi harapan sebenarnya. Orang yang jahat macam mana, teruk macam mana pun boleh berubah. Jangan ingat kita ni tak boleh berubah. Kalau kita nak berubah, ikhlas, Allah SWT akan berikan pertolongan. Kita boleh jadi manusia yang tinggi. Cuma kadang-kadang kalau kita ada sejarah yang tidak baik tu, kadang-kadang orang kaitkan dengan yang itu, kaitkan dengan itu, padahal kita sudah tinggal dah. Itu masalahnya sikit. Itu masalah. Tapi pada hakikatnya kalau kita tahu sejarah yang sebenarnya, kita boleh terima. Ketika dia jahat tu betul lah jahat, lepas tu dia sudah baik. Bila sudah baik, kita sudah tahu dah dari segi kaedah Islam ni, bila seseorang terima Islam dengan baik, terutama orang kafir, kan Nabi SAW kata, Al-Islam yahdimu ma kana qablahu, Al-Islam yajubbu ma qablahu. Hadis-hadis Allah itu, Islam merobohkan segala apa yang berlaku, dilakukan oleh seseorang sebelum dia memeluk agama Islam. Hampir dah cerita. Dalam banyak lagi hadis yang lain, dia seperti anak yang baru lahir, tak ada dosa. Lebih dia lagi dari satu sudut. Dia sudah dari satu sudut lah, sudah merasai dunia, sudah merasai dunia yang teruk, sudah lalui dah. In Allah minum, kita tak pernah minum. Macam-macam dia buat, tapi lepas tu Tuhan maafkan, tak ada dosa pun. Dia berzina ke, dia apa ke, dia bunuh orang ke, selesai. Dengan sebab masuk Islam, itu besar tu. Kalau masuk Islam saja tu, bagaimana kalau dia ni bukan masuk Islam saja? Itulah yang kita nak berjelas tu. Apa peranan dia selepas dia masuk Islam? Ramai yang tak tahu. Sebab benda ni tak dikemukakan. Yang dikemukakan ialah kejahatan dia dulu, semasa dulu. Kalau nak sebut yang jahat dulu, banyak lah. Banyak lah. Sahabat-sahabat lain pun ada juga yang teruk-teruk dulu. Tapi kita tak boleh kira begitu kan. Ini sebenarnya tuduhan-tuduhan seumpama ini hanyalah merupakan produk sekta Syiah yang sememangnya menyimpan dendam kesumat terhadap para sahabat, terutamanya yang pernah memegang tampuk pemerintahan. Ini sebenarnya ya, dia tak boleh nak tahan, tak boleh terima sangat anak Abu Sufyan itu memerintah, jadi khalifah umat Islam. Dan semasa pemerintahan dia tu, segala ajaran sesat, segala penjenayah pemberontak tenang, damai pada masa itu. Itu yang dia tak mau tengok. Sebelum pada tu berapa lama Sayyidina Osman kena bunuh, Sayyidina Ali kena bunuh, Muslim waktu bersatu di bawah pimpinan dia.
Tidak ada satu wilayah Islam pada masa itu yang paling hebat, paling maju semaju Syam di bawah pemerintahan Muawiyah. Selama 20 tahun jadi gubernur dan 20 tahun pula jadi khalifah. Bukan kecil tu, jasa tu, usaha tu, lama tu. Dan semasa dia memerintah senyap, semua tenang. Sebelum daripada itu bergolak kan, berapa peperangan berlaku sama sendiri, berapa ramai mati sahabat-sahabat. Tapi bila dia pegang, itulah yang tidak disenangi oleh musuh-musuh Islam. Dan mereka cuba memutuskan hubungan Khilafah Rashidah, Khulafaur Rashidin itu setakat Sayyidina Ali saja. Selepas itu adalah sistem beraja yang terkutuk kononnya dimulakan oleh Muawiyah. Muawiyah itu siapa? Anak Abu Sufyan. Ini darah kotor. Mana ada darah yang muslimnya? Dia kata begitulah. Dia kata begitu tuduhan. Namun kepercayaan penuh terhadap kredibiliti Abu Sufyan yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Abdullah bin Abbas yang bergelar Habrul Ummah, dan pernah dinoakan khusus oleh Nabi SAW melalui doa baginda ini, Allahumma allimhul hikmah wa ta'wil al-kitab, bermaksud ya Allah ajarilah dia hikmah dan ilmu menafsir Al-Quran. Itu Nabi doa untuk Ibnu Abbas. Ibnu Abbas terima baik, tak ada apa pun dengan Abu Sufyan, terima baik. Siapa yang lebih tahu tentang Abu Sufyan? Kita yang hidup 1500 tahun kemudian juga, ataupun Ibnu Abbas yang memang kenal Abu Sufyan? Dia terima, Bukhari terima, ambillah bagi kita. Dia tak pergi situ. Orang Islam dia tak pergi situ. Sepatutnya dia pergi situ, barulah selesai. Ini untuk pakai tak tahu yang apa puncanya, dari mana puncanya yang tersebar dengan meluas. Tapi yang malainya anak-anak kita lah. Sebab sukatan pengajian agama tu, kalau ada cerita ni, dia cerita yang tak baik. Kalau tak ada pun tak ada, tak tahu apa. Kalau ada pun yang tak baik. Itulah yang malainya. Secara tidak langsung telah menepis tuduhan-tuduhan karu yang tidak berasas itu. Malangnya pengiktirafan Ibnu Abbas selaku pendeta umat dan penghulu sekalian ahli tafsir tersebut tenggelam di dalam timbunan buku-buku sejarah yang langsung tidak ditulis dengan amanah, malah dengan mengenepikan etika periwayatan sebenar. Apabila penulis-penulisnya dengan sengaja menghukum keluarga Abu Sufyan tanpa pertimbangan yang adil. Lebih malang lagi, fakta-fakta songsan buku-buku tersebut telah berjaya merasuk pikiran masyarakat, sehingga akhirnya benih-benih persepsi buruk terhadap mereka telah hidup subur menjadi pohon-pohon kebencian yang beracun. Bukankah keimanan Abu Sufyan telah diterima baik oleh baginda dan seluruh umat Islam sezamannya? Siapa bertiga di zaman itu? Siapa bertiga? Ada boleh kemukakan hadis? Tak ada. Kata-kata sahabat. Dan kalau tak ada, bukankah demi menembus rasa kesalnya kerana memusuhi Islam selama ini, ditambah rasa terkilan kerana kelewatan menerima agama yang benar itu, Abu Sufyan telah berjuang habis-habisan membantu perkembangan Islam dengan menyertai beberapa peperangan yang dilancarkan selepas beliau memeluk agama Islam? Tidakkah begitu? Kalau baca sejarah semua, baca betul, akan jumpa Abu Sufyan menjadi pejuang Islam yang hebat. Dan bukankah sejarah telah menjadi saksi bahawa di dalam peperangan Taif selepas pembukaan Mekah, dalam perjalanan Nabi SAW pulang ke Madinah, dia sudah turun sekali. Di situ dalam peperangan itu dia buta mata. Kerana apa? Sebelah mata. Ketika berjuang bersama-sama dengan baginda SAW, sebelah matanya telah kehilangan. Buta sebelah. Nak kata palsu macam tu, pura-pura macam tu.
Ujian itu gagal menahannya daripada terus berjuang, hingga akhirnya beliau kehilangan sebelah lagi matanya di dalam peperangan Yarmuk di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu. Ini semua ada dalam sejarah. Bukalah kitab mana pun, kitab Isabah ke apa ke tentang sejarah sahabat, Usdul Ghabah, semua ada. Semua ada. Bukan sebuah dua kitab, banyak. Semua sebut. Ini daripada zaman Rasulullah, bukan sebelum. Sampai zaman Sayyidina Umar dia berjuang. Berapa lama tu? Lama tu. Kemudian dia pesan kepada anak-anak dia, seorang bernama Yazid, yang kedua Muawiyah. Dia suruh tebus kelewatan keluarga kita masuk Islam. Itulah sebab saya kata kadang-kadang orang yang insaf ni dia lebih daripada orang yang telah lama. Kadang-kadang begitu. Banyak contohnya zaman sekarang pun boleh kita tengok. Kalau dia insaf lewat, dia akan menyesal. Orang macam ni kadang-kadang lebih kuat lagi agama daripada orang yang daripada asal lagi dia tu agama biasa saja begitu. Sampai mati biasa. Tapi orang yang macam ni bila dia berubah semua. Dia sanggup mati lah dia. Jadi dia pesan apa? Kamu tebus. Yazid itu menjadi gubernur di zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Sayyidina Umar di Syam. Lepas Yazid, Muawiyah dilantik oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang berkenan dia tu bukan sebarangan orang, ahli politik biasa. Sayyidina Umar ni ahli politik nombor 1 lah kalau dalam Islam ni. Dia yang pilih, dia yang setuju, dia yang berkenan. Takkanlah dia berkenan orang yang tak baik. Peristiwa kehilangan kedua belah mata beliau dalam menebus kesalahan lampau tersebut dalam Al-Isti'ab dan lain-lain, semua ada sebut. Malangnya kisah berkenaan tidak didedahkan pula oleh kebanyakan buku sejarah. Di samping itu, apakah kepentingan duniawi yang menjadi taruhan beliau untuk memeluk Islam sebagaimana yang mereka dakwakan? Apa? Dia dapat apa? Dia dapat apa? Itu yang orang tak tahu. Dan apakah pula faedah yang diperolehi dengan mengungkit keaiban-keaiban beliau semasa jahiliyah? Bukankah Nabi SAW telah menegaskan Al-Islam yahdimu ma kana qablahu. Islam itu merobohkan, yakni menghapuskan segala dosa dan keburukan yang pernah seseorang lakukan sebelumnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun itu sentiasa menyuruh hamba-hambanya agar menutup keaiban saudara sesama Islam, sebagaimana yang pernah disebut oleh baginda melalui sabdanya, wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menutup keaiban seseorang Islam, Allah Subhanahu wa taala akan menutup keaibannya di akhirat kelak. Di dalam riwayat yang lain tersebut, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Sesiapa yang menutup keaiban seseorang Islam, Allah Subhanahu wa taala akan menutup keaibannya di dunia dan di akhirat. Ini pesanan Nabi kepada kita. Kita tu ungkit lagi cerita dia semasa jahiliyah. Dia sudah Islam dah. Namun sekiranya perdu pohon kebencian ini dibongkas, anda akan dapati kebencian tersebut sebenarnya bertunjangkan kejayaan khilafah Bani Umayyah yang diterajui Khalifah Muawiyah. Itu sebenarnya, itu yang dia benci sangat. Dia tak boleh nak lawan dengan senjata, dia buat cerita macam-macam fitnah. Sekurang-kurangnya umat Islam sendiri jadi benci kepada pemimpin-pemimpin. Anak Abu Sufyan. Dan sekiranya tabir pentas kebencian tersebut disingkap, pasti anda akan dapati dalang di sebalik cerita-cerita keburukan keluarga Abu Sufyan itu sebenarnya adalah musuh-musuh Islam yang pernah melutut di bawah pedang-pedang mereka. Kerana setelah Khilafah Uthman dilanda konflik yang membawa kepada pembunuhan tragis beliau, tampuk khilafah yang diambil alih oleh Sayyidina Ali turut mengalami kontroversi dan konflik dalaman yang mengheret kepada ketegangan sesama sendiri, sehingga akhirnya menjadi tembok penghadang
yang menghalangnya daripada menumpukan perhatian kepada kelangsungan jihad terhadap kerajaan-kerajaan kufar. Itu yang berlaku. Terhenti perang dengan orang kafir. Akhirnya setelah Sayyidina Hasan menyerahkan tampuk khilafah kepada Sayyidina Muawiyah, satu persatu kerajaan kufar jatuh ke tangan orang-orang Islam. Setelah kelangsungan jihad yang terhenti sebelum itu mendapat nafas baru. Ini kerana Sayyidina Muawiyah telah berjaya menyatu padukan orang-orang Islam dan mereka hidup dengan aman damai di bawah payung pemerintahannya. Tahun penyerahan kuasa oleh Hasan kepada Muawiyah telah mendapat julukan Amul Jamaah, tahun perpaduan atau tahun Muhibah. Bertitik tolak daripada kebencian terhadap Sayyidina Muawiyah itulah seluruh keluarga dan keturunan beliau cuba diburuk-burukkan oleh mereka di persada sejarah, agar nama baik tonggak kerajaan Umayyah yang telah berjaya menempa kegemilangan dalam perkembangan Islam tercalar di mata umat Islam sendiri. Itu maksudnya. Di sebalik cerita-cerita ni apa? Dia nak suruh kita. Jadi kalau kita sendiri tu macam tu pandangannya terhadap pemimpin-pemimpin kita, apa nak diharapkan daripada orang lain? Dan malangnya, tanpa kita sedari, segala tuhmahan liar yang tidak bertanggungjawab itu ditelan bulat-bulat oleh sesetengah daripada kita, walaupun ia tidak berasaskan fakta-fakta yang benar. Lebih malang lagi usaha memburuk-burukkan nama baik keluarga Sayyidina Muawiyah disambung pula oleh sesetengah ahli sejarah yang terpengaruh dengan tulisan sejarah musuh Islam sebelumnya, seolah-olah jasa dan sumbangan besar keluarga beliau tertutup terus. Dan tanpa usul periksa, segolongan besar ahli sejarah telah mendakwa bahawa Muawiyah dan kedua orang tuanya hanya memeluk agama Islam selepas pembukaan Mekah. Mereka semua termasuk dalam golongan al-mu'allafati qulubuhum, jadi mu'allaf. Sedangkan dakwaan karut yang membelakangi fakta itu disangkal Bukhari di dalam kitab sahihnya dengan dalil-dalil yang jelas lagi kukuh. Inilah antara angkara khianat dan jenayah berat yang telah berlaku dalam proses dokumentasi sejarah Islam. Ia telah berlaku hanya semata-mata kerana dorongan ingin memburuk-burukkan kerajaan Bani Umayyah. Kena ingat, inilah asasnya. Sebenarnya kebencian itu, dendam itu, kejayaan kerajaan Bani Umayyah. Adalah amat mendukacitakan di kejahilan ummah kedudukan Sahih Bukhari selaku kitab hadis paling sahih yang mengumpulkan senarai para perawi kelas pertama dalam sejarah kejujuran periwayatan gagal menenggelamkan populariti kitab-kitab sejarah yang dikutip dan dikumpulkan daripada para penglipur lara yang hanya berjaya menempa nama di dalam senarai para pembohong dan pemalsu cerita. Kalau kita baca kitab-kitab ni, jadi ini semua pembohong, penipu. Tapi yang ini yang tersebar, yang diterima orang ramai. Namun biar bagaimana panjang dan indah sekalipun gubahan cerita yang dikarang oleh ahli-ahli sejarah itu, ia tetap akan sampahkan oleh suatu kenyataan daripada sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahawa Abu Sufyan dan anandanya Muawiyah adalah penduduk Madinah. Ini kena faham. Ini yang orang tak berhati. Ini yang orang tak berhati. Sedangkan dalam Bukhari jelas, ini penduduk Madinah. Kalau dia Islam selepas Fathih Makkah, kan Nabi sudah kata la hijrah ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Dalam sejarah hanya ada seorang saja yang dibenarkan walaupun selepas pembukaan Mekah dia boleh duduk menetap di Madinah, Safwan bin Umayyah. Itu saja. Atas permintaan bapa saudara Nabi Abbas bin Abdul Muttalib, minta sangat-sangat. Nabi SAW pun benar. Yang lain tak ada. Tak ada sebut pula Abu Sufyan ke, Muawiyah ke, yang lain tak ada. Maknanya mereka ni biasa memeluk agama Islam sebelum itu. Bila memeluk agama Islam sebelum itu, wajiblah atas mereka berhijrah berdasarkan Quran dan sekian banyak hadis. Wajib berhijrah. Tak berhijrah berdosa. Patut pun mereka berhijrah. Jadi, tapi berhijrah bila? Abu Sufyan selepas Fatih Makkah.
Itu betul. Berhijrah selepas Fatih Makkah. Macam mana kita kata? Sebab dia memeluk agama Islam sebelum Fatih Makkah. Jadi itulah wajib, dia boleh, bukan selepas. Bezanya sedikit saja. Kalau kita kata dia memeluk agama Islam selepas Fatih Makkah, tak boleh pergi. Kalau dia memeluk agama Islam sebelum Fatih Makkah, walaupun sehari, banyak contoh-contohnya dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab sirah. Sehari sebelumnya orang itu kemudiannya berada di Madinah dan mati di Madinah, termasuk Abu Sufyan mati di Madinah. Kalau dia duduk di Mekah, kenapa dikebumikan di perkuburan Baqi'? Baqi' itu di mana? Perkuburan Baqi' itu di mana? Di Madinah. Kenapa dia tidak dikebumikan di Mekah? Kenapa dia berada di Madinah? Ini persoalan. Siapa yang menyembahyangkan jenazah dia? Ini yang saya sebut, Sayyidina Uthman. Di zaman pemerintah Sayyidina Uthman baru dia meninggal. Sayyidina Uthman duduk di mana? Madinah. Sebab Madinah adalah Darul Khilafah, tempat khalifah menetap, tinggal. Patutlah Sayyidina Uthman, kalau dia mati di Mekah atau di lain-lain tempat, mestilah orang lain yang menyembahyangkan jenazah dia. Memang begitu tradisi umat Islam dahulu. Jenazahnya disembahyangkan oleh pemimpin negara. Kalau pemimpin negara yang paling besar, khalifah tu duduk di lain, wakil dia, gubernur dia, di suatu tempat. Ini saya jawab, kenapa? Itu tak timbul pertanyaan. Sepatutnya kita tanya. Sepatutnya kita tanya tu, penting tu. Tak ada. Abu Sufyan memang seorang muhajir, walaupun hijrahnya berlaku selepas pembukaan Mekah. Ini kerana Abu Sufyan telah memeluk agama Islam sehari sebelum pembukaan Mekah. Kadang-kadang setengah-setengah orang yang tak faham tu dia ketawa. Dia kata sehari tu, kenapa nak orang hijrah? Dan Mekah tu jadi negara Islam lah. Tanya Rasulullah lah. Saya nak jawab apa? Dia yang suruh begitu. Kita rasa tak masuk akal ke macam mana, tapi begitu. Yang jelasnya selepas dia kata, lepas pembukaan Mekah, dia kata la hijrata ba'dal fathi. La hijrata ba'dal fathi. Tidak boleh lagi hijrah selepas pembukaan Mekah. Ini belum lagi pembukaan Mekah. Kemudian bukan Abu Sufyan saja, ada lagi beberapa orang yang juga begitu. Dengan itu telah wajiblah atasnya berhijrah ke Madinah. Itulah sebabnya kenapa Abu Sufyan juga menetap di Madinah selepas pembukaan Mekah. Imam Bukhari sendiri telah mengemukakan peristiwa Islamnya Abu Sufyan sehari sebelum pembukaan Mekah. Lihat riwayat itu di bawah ini. Ini riwayat Imam Bukhari. Jadi yang orang kata dia Islam selepas pembukaan Mekah, lah itu beza. Kenapa? Padahal kalau Islam selepas pembukaan Mekah pun ada kelebihan juga berdasarkan Quran. Ini ayat Quran saya kemukakan selepas ini, ada kelebihan juga, tapi kuranglah sikit. Dia tak maulah lebih-lebih keluarga Muawiyah ni. Kalau tak dapat dihapuskan terus, sikit pun tak apa, dia sudah puas hati dah. Dia perangai syaitan lah jadi. Dia tak boleh berdaya kita sepenuhnya, sikit-sikit pun cukuplah dulu. Beza tu kalau kata selepas pembukaan Mekah, lain. Imam Bukhari kata sebelum. Kalau kita baca buku-buku sejarah, setengah-setengah buku-buku sirah, dialognya teruk-teruk lagi ni. Baca yang ni Bukhari, bandingkan, baru kita tahu. Jadi saya kemukakan teks Sahih Bukhari dan terjemahannya. Kita baca terjemahannya saja. Bermaksud kata Urwah bin Az-Zubair, berita keberangkatan Rasulullah SAW pada tahun pembukaan Mekah sampai ke pengetahuan orang-orang Quraisy. Maka keluarlah Abu Sufyan bin Hakim bin Hizam
dan Budail bin Warqah dengan tujuan mengintip pergerakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Setelah sampai ke Marra Zahran, mereka nampak api macam api di Arafah. Kata Abu Sufyan, api apa ini? Macam api Arafah. Kata Budail, macam api Bani Amr. Kata Abu Sufyan, Banu Amr tidak seramai ini. Ini ramai betul ni. Pengawal-pengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternampak mereka. Terus mereka dikejar dan berjaya ditangkap. Itu yang saya garis tu, kena perhati. Lalu mereka dibawakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Islamlah Abu Sufyan. Ini lafaz tu. Tak ada dialog yang pelik-pelik. Ni jelas-jelas tu tak ada. Tak ada macam paksa ke, macam dia ni menampakkan tak yakin ke, tak ada. Tapi kalau kita baca buku sejarah banyak sini. Rasulullah tanya antaranya, kamu percayakah Allah tiada Tuhan melainkan Allah? Percaya. Kamu percayakah yang aku dan Rasulullah? Itu kurang, katanya. Saya tak boleh terima. Abu Sufyan jawab begitu. Ada dialog itu. Saya tak boleh terima. Lalu ada yang kata, kamu cakap baik-baik, kalau tidak kepala kamu jatuh sini. Jadi nak pancung lah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dan apa lagi sahabat-sahabat lain nak pancung. Dia pun kata, kalau itu iyalah. Kalau itu iyalah. Jadi maknanya dia masuk Islam tu kerana takut mati, kerana takut kena pancung. Jadi orang boleh kata begitu kalau pakai riwayat tu kan. Tapi dalam Bukhari ada. Dia kata ketika itu Islamlah Abu Sufyan. Kalau dalam riwayat-riwayat yang sahih yang ada itu, ada dalam riwayat yang lain disebut, yang sahih juga disebut, Nabi SAW pun suruh Abu Sufyan dia pergi dengan sahabat-sahabat. Mereka bincang, banyak perkara bincang sebelum masuk, lepas tu masuk Islam. Itu saja. Tak ada yang pelik-pelik tu macam tadi. Tak ada. Dia sudah bercanggah dengan riwayat Bukhari. Kalau kita andaikan sahih, dia jadi syadz. Syadz dhaif. Kalau itu tidak sahih, memang tak sahih pun. Tak boleh pakai lah. Kenapa kita nak tinggal yang ni? Yang ni dia cerita Islam dah. Sebenarnya Abu Sufyan ini semasa peristiwa Herakl, ni cerita ni, dia kata ketika ni lagi dia sudah terasa kebenaran Islam. Itu antara tahun yang ke-6 ke-7 dia sudah terasa kebenaran Rasulullah SAW. Tapi dah tak sampai masa dia kan? Sampai masa dia. Apabila Abu Sufyan pergi, berkatalah Rasulullah SAW kepada Abbas, hentikan Abu Sufyan dekat genting bukit supaya dia dapat melihat orang-orang Islam, yakni tentera-tentera Islam. Maka Abbas menghentikan Abu Sufyan, yakni dekat genting bukit yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu lalulah di hadapan Abu Sufyan beberapa kabilah yang datang bersama-sama Rasulullah SAW. Setiap pasukan lalu di hadapannya. Setiap lalu satu pasukan, Abu Sufyan bertanya Abbas, siapa mereka ini? Jawab Abbas, ini Ghifar, yakni pasukan Bani Ghifar. Kata Abu Sufyan, apa kena mengenanya aku dengan Ghifar? Lalu pula pasukan Juhainah. Abu Sufyan bertanya Abbas seperti pertanyaan sebelumnya. Lalu pula pasukan Sa'ad bin Hudzail. Abu Sufyan bertanya Abbas seperti pertanyaan sebelumnya. Lalu pula Sulaim. Abu Sufyan bertanya Abbas seperti pertanyaan sebelumnya lagi. Sehingga lalu pasukan yang paling besar. Tidak kelihatan sebelum itu pasukan sebesarnya. Tanya Abu Sufyan, pasukan mana ini? Jawab Abbas, ini adalah pasukan Ansar. Mereka dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Bersamanya ada satu bendera. Kata Sa'ad bin Ubadah, wahai Abu Sufyan, hari ini hari perang yang dahsyat. Hari ini Kaabah dihalalkan. Dia kata, bila dia lalu dekat Abu Sufyan, maka berkatalah Abu Sufyan, wahai Abbas, cantik sungguh hari kehancuran dan kemusnahan kaum Quraisy hari ini. Ini bobok kita ni cantik betul ni cara nak musnah ni hari ni. Kalau macam ni caranya, itulah. Kemudian datang pula satu pasukan yang lain. Pasukan ini adalah yang paling kecil bilangan anggotanya.
Rasulullah SAW dan beberapa orang sahabatnya menyertai pasukan ini. Bendera Nabi SAW dipegang oleh Az-Zubair bin Al-Awwam. Apabila Rasulullah SAW lalu dekat Abu Sufyan, berkatalah Abu Sufyan, "Tidak tahukah engkau apa kata Sa'ad?" Tanya Nabi SAW, apa dia kata? Kata Abu Sufyan, dia kata begini-begini. Rasulullah SAW lantas bersabda, "Silap Sa'ad, bukan begitu. Bukan hari ini hari perang dahsyat, hari ini dihalalkan Kaabah," kata dia tadi kan. Bukan begitu, silap dia. Tapi dalam lafaz hadis dia kata kadzabah, makna dusta. Tapi ulama-ulama tak berkenan terjemah begitu. Maknanya silap. Kadzabah ni selalu juga digunakan dengan makna silap, tak betul. Silap Sa'ad, sebetulnya hari ini adalah hari Allah memuliakan Kaabah, hari di mana Kaabah akan diberikan persalinan. Kata perawi, Rasulullah SAW memerintahkan agar benderanya dipacak di Hajun. Kata Urwah, Nafi' bin Jubair bin Mut'im memberitahu kepadaku, katanya, aku mendengar Abbas bertanya Zubair, "Wahai Aba Abdullah, di sinikah Rasulullah menyuruh kau memacak bendera ini?" Kata perawi, pada hari itu Rasulullah SAW mengarahkan Khalid masuk ke Mekah melalui kawasan tanah tinggi Mekah, yaitu melalui Qada. Baginda SAW sendiri pula masuk melalui kuda. Pada hari itu 2 orang peserta pasukan berkuda Khalid terbunuh, Hubaish bin Al-Ash'ar dan Kurz bin Jabir Al-Fihri. Inilah riwayat Bukhari yang dikemukakan di atas itu. Inilah terjemahannya. Jadi yang kita nak tengoknya, Abu Sufyan itu masuk Islam, dia tak ada apa-apa cerita yang pelik-pelik, yang dia tak mengaku Rasulullah itu sebagai Rasulullah, dan nak dipancung dia barulah dia mengaku. Tak ada tu. Yang lain-lain tu kita tidak nak bincang lagi ya. Setakat ni tidak nak bincang lagi. Hadis ini Imam Bukhari di dalam Kitabul Maghazi dia kemukakan di bawah bab aina rakazan Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-raya yaum al-fath, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memacak benderanya pada hari pembukaan Mekah. Tujuan penulis mengemukakan hadis riwayat Bukhari ini ialah untuk menyatakan betapa berbezanya riwayat yang terkandung di dalam kitab paling sahih umat Islam selepas Al-Quran dengan kitab-kitab sirah atau sejarah yang tersebar dengan meluas selama ini. Cuba lihat bahagian yang bergaris di dalam terjemahan di atas. Mudah saja nampaknya Abu Sufyan memeluk agama Islam. Tidak ada pun dialog panjang lebar di antaranya dengan Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain yang menampakkan keras kepala Abu Sufyan atau keadaannya yang terpaksa memeluk agama Islam jika tidak mahu lehernya dipenggal. Semua perincian yang tersebut di dalam kitab-kitab sirah atau sejarah tentang peristiwa Abu Sufyan memeluk agama Islam hanyalah tokok tambah dan sesuatu penyelewengan terhadap fakta sebenar yang telah berlaku. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk menampakkan Abu Sufyan tidak memeluk agama Islam dengan hati yang ikhlas. Itu saja. Beliau hanya berpura-pura. Kerana takut terbunuhlah sebenarnya beliau memeluk agama Islam. Situ dia nak bawa cerita di situ. Tapi kita sambung lagi, sebar lagi, tulis lagi. Tak sedap. Maksud di sebalik itu kesan dia. Apa kesannya? Kedudukan Sayyidina Muawiyah sebagai sahabat muhajir yang memang menetap di Madinah adalah suatu fakta yang tidak dapat dinafikan. Ayahanda beliau Abu Sufyan juga merupakan salah seorang sahabat muhajir yang menetap di Madinah selepas pembukaan Mekah. Antara bukti yang menunjukkan Sayyidina Muawiyah adalah sahabat muhajir yang memang menetap di Madinah ialah selepas Fatimah binti Qais bercerai dengan suaminya Abu Amr bin Hafs dan habis iddahnya, beliau telah dilamar oleh Muawiyah. Kebetulannya pada masa yang sama Abu Jaham juga mengutarakan hasrat yang serupa kepada Fatimah.
Demi memastikan pilihan yang tepat, Fatimah sendiri telah pergi berjumpa dengan Nabi SAW untuk meminta pandangan. Maka Nabi SAW pun bersabda, "Amma Abu Jahal fala yad'u 'asahu an 'atiqihi, wa amma Muawiyah fasu'luk la mala lahu, inkihi Usamah bin Zaid." Itu kata Rasulullah SAW. Adapun Abu Jahal, dia sentiasa memikul tungkatnya, jadi tidak pernah meletakkan tungkat dari bahunya. Ini adalah kiasan sama ada untuk menyatakan bahawa dia seorang yang suka memukul isterinya, atau dia seorang yang suka berkelana. Itu kiasan kepada itu, tak letak tongkat. Sementara Muawiyah pula, dia adalah seorang yang papa kedana, tidak berharta. Kahwinlah Usamah bin Zaid. Itu rujukannya semua ada di situ ya. Para ulama sepakat mengatakan peristiwa ini telah berlaku di Madinah. Sebab ini semua orang di Madinah semua ni. Ia secara tidak langsung menolak dakwaan orang-orang yang mengatakan Muawiyah baru memeluk agama Islam selepas pembukaan Mekah. Kalau peristiwa itu berlaku di Mekah, tidak akan timbul soal beliau seorang yang papa kedana dan tidak berharta. Kerana keluarga Abu Sufyan di Mekah adalah keluarga hartawan dan kaya raya, Muawiyah menjadi papa kedana dan tidak berharta, tidak kerana lain, melainkan kerana beliau berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan keluarga dan segala harta bendanya demi menjunjung perintah Allah supaya berhijrah ke Madinah. Ini lama sebelum pembukaan Mekah. Lama sebelum pembukaan Mekah. Beliau juga tidak tepat dikatakan mu'allaf, kerana golongan itu diberi layanan istimewa oleh Nabi SAW, terutamanya berupa bantuan keuangan. Walaupun keluarga Abu Sufyan selain Yazid, abang Muawiyah, tidaklah termasuk dalam, sebab Yazid ni dia awal lagi, termasuk dalam As-Sabiqun al-Awwal. As-Sabiqun al-Awwal, dia masuk Islam awal. Walaupun keluarga mereka ini tidak termasuk dalam golongan muhajirin dan yang awal, seperti mana firman Allah yang berikut, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'azim." Tak termasuk dalam yang ini. Itu terjemahannya ada bawah tu. Bukankah mereka tetap kita kena ya, bahkan bukankah mereka tetap tersenarai sebagai muhajirin kerana telah berpindah dan menetap di Madinah? Kalau tak termasuk dalam muhajirin awal pun, ia muhajirin juga. Bagaimana pula keluarga Abu Sufyan boleh tinggal di Madinah sekiranya mereka memeluk Islam hanya pada tahun yang ke-8 Hijrah selepas pembukaan Mekah? Dan kalaulah diandaikan mereka mendapat pengecualian daripada larangan tersebut, jadi kalau dia, kenapa dia miskin? Kenapa keluarga dia miskin? Itu persoalan. Kalau ini duduk di Mekah, dia Islam, dan kenapa Rasulullah nak rampas harta benda dia? Tak ada sebab. Bukan jadi harta ghanimah, harta faid, bukan. Sebab dia sudah Islam, keluarga dia sudah Islam. Bahkan Nabi SAW kata, bila Abu Sufyan tu masuk Islam, dia kata bila dia masuk ke Mekah tu isytihar, "Man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin." Sesiapa masuk dalam rumah Abu Sufyan, dia aman. Sesiapa masuk dalam Kaabah, dia aman. Sesiapa masuk dalam rumah Hakim bin Hizam, dia aman. Hakim bin Hizam memeluk agama Islam sekali dengan Muawiyah malam tu juga. Sama. Dia pun hijrah juga. Dia boleh pula pasal hijrah, mati di Madinah. Abu Sufyan tak boleh. Boleh kan? Pernah pada suatu hari Hindu telah meminta kebenaran daripada Nabi SAW untuk mengambil wang Abu Sufyan tanpa pengetahuannya, untuk menampung kos perbelanjaan
harian beliau dan anak-anaknya yang sering tidak mencukupi. Menurut Hindun, Abu Sufyan terlalu cermat dalam berbelanja. Akhirnya beliau mendapat kebenaran Nabi SAW dengan syarat nilai yang diambil tidak melebihi jumlah yang diperlukan. Ini kalau suami kedekut boleh jadi panduan, Kalau suami kedekut cermat sangat, isteri itu boleh ambil panduan daripada sini, Tapi sekadar itulah, ini cerita ni semua di mana? Kenapa Abu Sufyan bercermat-cermat sangat? Jadi papa kerana sesok, miskin, macam anaknya, Muawiyah. Kenapa? Kalaulah dia ni tidak muhajir betul, dia bawalah harta benda dia Mekah, bawa pergi Madinah. Dan kalau nak duduk Madinah pun, siapa halangan? Kalau dulu orang Mekah yang larang, tak bagi orang yang nak berhijrah dia bawa harta dia semasa orang kafir memerintah. Tapi setelah jatuh ke tangan Islam, siapa nak halang? Di mana harta benda dia sebagai ketua kaum? Biasalah di mana-mana pun ketua kaum, ketua bangsa ni dia lebih kaya daripada yang lain. Dari segi kekayaannya pun, dia kena dari segi keuangan dia kukuh. Bangsa mana-mana pun semua boleh terima begitu. Semua begitu. Kenapa dia tak ada semua? Sebab dia berhijrah ikhlas kerana Allah, tinggal semua. Semuanya wakaf untuk Islam. Sekarang ni dalam Masjidil Haram tu ada, dia tulis man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Situ nama Abu Sufyan dulu. Kalau begitu jangan tengok saja kan tulis-tulis tu. Dia ada lah tu, kawasan tu ini, kawasan ini asal-asalnya. Semua tak ada. Dia pergi bawa tubuh dia sekadar yang perlu saja. Yang ada kita tengok selepas dia pergi ke Madinah, terus ikut serta dalam mana-mana perjuangan. Peperangan dia keluar. Semua begitu. Tak ada dah kemewahan, semua dia tinggal. Kalau kita terima begini kan lebih lah jadi nampak Abu Sufyan dan keluarga dia. Mereka tak mahu lebih tu. Nak kalau boleh dikurangkan, ditiadakan, dinafikan. Ini cerita ahli-ahli sejarah. Di mana Abu Sufyan meninggal dunia dan di mana beliau dikebumikan juga merupakan salah satu bukti beliau seorang muhajir dan menetap di Madinah. Hampir kesemua buku sejarah menyebutkan Abu Sufyan meninggal dunia di Madinah dan dikebumikan di perkuburan Baqi di Madinah. Sayyidina Abu Sufyan dikatakan meninggal dunia di antara tahun 31 hingga 33 Hijrah ketika berumur 88 atau lebih 90 tahun. Jenazah beliau disembayangkan oleh Sayyidina Uthman. Ini cuma tengok kitab. Saya rasa perlu buku, perlu dimasukkan di situ supaya orang tahu. Tapi tak pernah mereka terfikir kenapa Abu Sufyan ni mati di Madinah. Orang yang duduk situlah biasanya mati situ. Itulah. Takkan dia duduk di Madinah, dia pergi mati. Dia duduk di Mekah, dia pergi mati di Madinah. Selama ni dia berjuang, ikut serta peperangan Nabi di mana? Dia duduk di mana? Ini menunjukkan dia muhajir, bukan orang yang baru memeluk agama Islam selepas pembukaan Mekah. Kalau kata begitu tak tepat. Sebab Rasulullah tak benarkan sesiapa pun pergi ke Madinah kalau dia Islam selepas pembukaan Mekah. La hijrata ba'dal fath. Itulah alasannya. Semua ini menunjukkan di Madinah. Sayyidina Uthman, Darul Khilafah pada masa itu Madinah. Selepas Sayyidina Ali memerintah, baru dia pindahkan ke Kufah. Itu jadi Darul Khilafah, mula berpindah. Zaman Sayyidina Uthman, Madinah. Bila Sayyidina Ali nak pindahkan ke Kufah, Abdullah bin Salam, sahabat Nabi, dia kata, dia nasihat, jangan. Kenapa kamu nak pindahkan ibu negara Islam ni, bawa pergi ke sana? Sebab Sayyidina Ali tengok ramai penyokong-penyokong dia di sana. Dia kata jangan. Kalau kamu pindahkan, dia tidak akan kembali ke tempat asalnya sampai bila-bila. Tengok sejarah umat Islam sampai hari ini. Bila Madinah jadi ibu negara Islam? Arab Saudi pun dia tak buat. Riyadh jadi ibu negara dia. Cuba tengok benar apa yang Abdullah bin Salam kata dulu. Selama mana
tak kembali. Lepas tu Sayyidina Muawiyah memerintah di Syam, dia jadikan Syam sebagai ibu negara Islam. Dan selepas itu pindah-pindah Baghdad, apa semua. Di zaman Sayyidina Uthman di Madinah, Khalifah duduk di Darul Khilafah. Khalifah menyembahyangkan jenazah seseorang itu, bermakna orang itu mati di situ. Kenapa dia mati di situ? Dah buta, zaman Sayyidina Umar buta kedua belah mata, nak pergi perang macam mana? Dah tak boleh pergi, dia duduk situ, tua situ. Jadi sampai mati. Orang kita yang payah nak terima ni, keluarga Abu Sufyan tu, ingat kepada Hindu juga, isteri Abu Sufyan tu kan ganas nampaknya kan dalam peperangan Uhud ni. Padahal kita tu kan tak ada pun. Tengok Bukhari baru tahu. Macam tadi, tengok Bukhari. Sebab itu rujukan utama kita, bukan buku-buku tak terpasang. Baiklah. Kalau beliau bukan penduduk Madinah, kenapa jenazahnya dikebumikan di Madinah? Keadaan Sayyidina Uthman sebagai imam juga menunjukkan dia menetap di Madinah. Sebabnya ialah Madinah adalah Darul Khilafah. Di mana di Madinah itulah Khalifah Uthman tinggal hingga beliau terbunuh. Soal memeluk agama Islam sehari sebelum pembukaan Mekah tidak menghalang seseorang daripada kewajipan berhijrah. Bapa saudara Nabi SAW, Abbas, juga diterima semua sebagai muhajir, dan beliau bersama keluarga kemudiannya menetap di Madinah. Bapa saudara Nabi menetap di mana? Abbas di Madinah. Dia Islam bila? Mengikut riwayat yang lebih sahihnya, hari yang sama sebelum sedikit daripada Abu Sufyan. Walaupun ada beberapa riwayat lain, tak kira. Tapi dia memeluk agama Islam sebelum pembukaan Mekah. Jadi selepas itu, walaupun Mekah sudah dikuasai Nabi, dia masih boleh, dan dia kena pergi berhijrah ke Madinah. Sebelum itu dia tidak berhijrah. Sebelum itu mana? Kenapa boleh dia pergi berhijrah ke Madinah? Abbas juga kemudiannya meninggal dunia di Madinah, dan jenazah beliau dikebumikan di Baqi. Dua orang kawan Abu Sufyan, Budail bin Warqa dan Hakim bin Hizam, yang mengintip malam tu. Malam Fatih Makkah tu Nabi berangkat tu, dia pergi intip tadi kan, yang kita baca tadi, api macam api Arafah ni, kata dia. Begitu ramai pasukan mana ni mari. Itu mereka bertiga ni lah, tiga yang turut ditangkap oleh pasukan pengawal Rasulullah dalam peristiwa sama juga diterima sebagai muhajir. Mereka berdua juga dibenarkan menetap di Madinah. Budail meninggal dunia sebelum Rasulullah SAW. Antara bukti Budail menetap di Madinah ialah beliau sempat ikut serta dalam Perang Tabuk. Perang Tabuk berlaku pada tahun yang ke-9. Nabi SAW kerah semua penduduk Madinah. Bukan di luar yang jauh-jauh di Yaman, di mana ni, bukan. Tak maksudnya itu. Maknanya dia duduk di Madinah. Hakim bin Hizam juga meninggal dunia di Madinah di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah ketika berumur 120 tahun. Semua ini menunjukkan beliau juga telah dianggap sebagai muhajir dan dibenarkan menetap di Madinah. Kalau orang-orang yang memeluk agama Islam bersama-sama Abu Sufyan boleh diterima sebagai muhajir, kenapa Abu Sufyan tidak boleh? Kalau mereka telah diterima menetap di Madinah, kenapa Abu Sufyan pula tidak boleh? Itu persoalannya. Kena jawab itu. Itu sebab saya kata Abu Sufyan ni muhajir. Yang tidak muhajir al-awwali, betul. Betul itu. Tapi muhajir juga, dan boleh duduk di Madinah juga. Bertuah pada masa itu boleh duduk di Madinah ni satu kelebihan. Sebab apa-apa keperluan untuk Islam, perkembangan Islam, situ dulu bermula. Nak perang, nak apa-apa, situ dulu. Dan yang jadi wajib kena ikut orang situ. Itu lebihnya. Mereka ni tua-tua dah ni, pergi perang lagi. Cuba kita perhati ni sejarah. Peristiwa-peristiwa tersebut lewat juga membatalkan dakwaan bahawa keluarga Abu Sufyan termasuk dalam golongan mu'allaf, kerana golongan tersebut diberikan layanan istimewa oleh Nabi SAW, terutamanya berupa bantuan keuangan
Di samping itu tidak ada sebarang bukti yang menunjukkan bahawa mereka mendapat pengecualian khusus daripada baginda seperti Safwan bin Umayyah. Tak ada bukti. Beliau telah habis itu cerita tu. Maka benarlah kata Maulana Sayyid Ali Ahmad Abbasi, seorang pakar sejarah awal Islam dari Pakistan, di dalam bukunya Hazrat Muawiyah ki Siyasi Zindagi, kehidupan politik Sayyidina Muawiyah, bahawa seperti mana Sayyidina Muawiyah, ayah dan ibunya juga telah berhijrah ke Madinah dengan meninggalkan segala harta benda mereka di Mekah. Itulah sebabnya mereka hidup dalam kemelaratan di Madinah, ketika mana kehidupan orang-orang lain sedikit sebanyak telah berubah menjadi senang. Hijrah di saat-saat terlalu lewat itu hanya memberi peluang kepada Abu Sufyan untuk menebus kesilapannya yang lalu dan untuk memulakan hidup baru sebagai pejuang Islam seperti sahabat-sahabat yang lain. Semua ini menunjukkan keikhlasan Abu Sufyan dan keluarganya dalam berhijrah demi menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam buku dia yang bersejarah. Pengalaman saya lah dalam hidup saya. Saya terkeliru tentang sahabat ni kerana baca buku Maududi, Khilafat wa Mulukiyah. Walaupun dia bagus, banyak perkara saya sanjung dia, hormat dia, banyak juga saya terima pendapat dia, tapi kalau dalam bab ni dia keboh. Tidak dengan sengaja, sebenarnya dia bukan ada maksud tidak baik, tapi dia telah tersasul. Begitulah dapat saya katakan, dia telah tersasul. Selepas buku itu, lama saya baca buku ini. Buku ini mengubah fikiran saya tentang Muawiyah dan keluarga. Buku ini banyak perkara yang tersebut dalam ini membuka fikiran saya. Walaupun banyak yang saya sebut tadi tak ada dalam buku ini, tapi buku inilah yang mencetuskan fikiran baru. Sepatutnya kita kena nilai semua buku ini. Dan seorang lagi adik-beradik dia yang tulis juga tentang sejarah. Dia tulis khusus tentang Yazid, 2 jilid buku, 2 jilid tentang Yazid. Dan Yazid ni seorang Khulafaur Rasyidin bagi dia, bukti-buktinya. Yang selalu jadi buruk ni sebab dikatakan Yazid bunuh Sayyidina Husain. Betul. Soalnya betul ke? Saya telah buktikan dalam buku saya Anak Cucu Nabi itu tidak, yang sebenarnya Syiah yang bunuh Sayyidina Husain, tapi dia letak atas pemerintah Yazid. Lalu tercemarlah nama Yazid sepanjang zaman, yang sebenarnya bukan kesalahan dia, cuma berlaku di zamannya. Itu betul. Di dalam buku itu Tahqiq Mazid Berkhilafat Muawiyah wa Yazid, pengarang yang membuktikan berapa banyak bahawa benda ni tidak berlaku. Yang dilakukan, yang melakukannya hanyalah orang Syiah. Dan Yazid seorang yang baik berdasarkan kitab-kitab sejarah. Di situ saya terbuka fikiran. Banyak sebenarnya yang terpesong dalam sejarah Islam. Ini antara yang mengubah fikiran saya, terutamanya tentang Muawiyah. Mula-mula jadi bercelaru fikiran bila baca yang Maududi punya. Tapi bila baca ini banyak selesai. Jadi pengarang ni dia kata begitulah kesimpulannya. Abu Sufyan dan keluarga dia termasuk Sayyidina Muawiyah adalah muhajir, dan Islam mereka amat baik. Mereka berjasa besar kepada umat Islam kemudian. Cumanya sejarah mereka diselewengkan. Itu saja secara ringkasnya. Rasanya lewat sangat kan? Saya rasa kena berhenti setakat itulah dulu. Untuk hari ini tak sempat kita nak habiskan. Setakat itu dulu. Wallahu a'lam.
soalan. Boleh 2-3 soalan. Soalan ni lain daripada aku yang ni. Boleh saya tanya tak ya? Tragedi hari Khamis ialah 4 hari sebelum saya Rasulullah wafat. Dan berhimpun sahabat-sahabat rumah dia bila sedang sakit. Kemudian syarah ni Ustaz dah bagi dah. Dia meminta supaya dikeluarkan pen dan kertas kerana dia nak mengeluarkan satu pesan. Macam Sayyidina Umar menyebut bahawa bukankah kita sudah ada Quran. Macam itu lagi lah Sayyidina Umar menimbang bahawa Nabi sedang sakit. Bukankah ini boleh dijadikan dalil juga Ustaz, tapi bahawa Nabi itu bukan buta huruf. Bukan buta huruf. Oh kan? Ya. Tapi tidak digunakan di mana-mana tempat lah untuk menceritakan Nabi. Ya. Memang begitulah. Kepada orang yang terima Nabi SAW tidak buta huruf, dia kata Nabi minta nak tulis betul, dia nak tulis sendiri lah. Sebab dia kata dia nak tulis tu hakikatnya diri sendirilah yang nak tulisnya. Tapi orang yang tak terima dia takwil. Di situ dia takwil. Nak tulis tu maksudnya nak suruh tulis. Mana dia pakai majaz. Seperti kita kata misalnya kita kata apa contohnya, Menara Berkembar tu zaman siapa? Dibina Mahathir. Perdana Menteri Mahathir membina kita kata apa? Menara Berkembar. Jadi Mahathir sendiri lah dibina. Tidak kan? Maknanya dia guna bahasa majaz, dipanggil bahasa majaz. Mahathir yang suruh, di zaman dia lah yang berlaku. Begitu maksudnya. Jadi di sini pun begitu juga. Dia takwil lah. Cara takwilnya begitulah. Tapi bagi orang yang menerima kata Nabi ni memang tidak buta huruf, boleh menulis seperti yang kita telah bincang dah. Dia kata asalnya penggunaan apa-apa ni untuk diri sendiri dulu. Kecuali kalau tak boleh baru kita takwil, baru kita kata orang lain. Di sini dia sendirilah nak tulis. Itulah bezanya di situ. Saya nak tanya berkaitan dengan Mursal Az-Zuhri dengan Mursal Hasan Basri. Jadi kalau kita kata Mursal Zuhri ni lemah, maksud Imam Zuhri ni ulama hadis yang besar dan beliau banyak berdiri dengan Anas bin Malik. Ini salah satu tapi tak sempat kita hari ni, tak sempat nanti kita bincang nanti. 113 ini cerita yang selalu tersebar dalam masyarakat. Hampir-hampir tidak ada buku sejarah, buku sirah yang tidak ada benda cerita ni. Hampir-hampir tak ada. Sebab itu orang tanya saya, Ar-Rahiqul Maktum tu macam mana? Bagus ke, terbaik ke? Sebab dia terpilih kan di Arab Saudi, dapat hadiah pertama. Kadang-kadang saya senyap, kadang-kadang saya jawab. Ada bagusnya, ada banyak juga lebih baik daripada yang lain. Tapi banyak lagi saya kata, di dalam itu yang tidak benar, yang salah. Termasuk ni cerita ada juga dalam. Cuba perhati, ada juga. Dan dalam kitab-kitab, bukan dia saja, kitab-kitab lain pun macam itu juga. Ini ada kaitan dengan soalan akhir kita tadi tentang Mursal Zuhri. Cuba tengok Mursal Zuhri lah ni. Ini Mursal Zuhri. Sebab itu saya kata komennya nanti kita akan bincang. Ini kan cerita, reka ceritanya. Bila Abu Sufyan pergi ke Madinah adalah 1 tahun ketika dia belum Islam lagi. Bila dia pergi berjumpa dengan anak dia, reka ceritanya sini. Jadi ada satu hamparan di situ, dia nak duduk lah. Ada dia tu
Ada yang kata lipat, ada yang kata tarik, tapi dalam riwayat ni lipat. Dia tak bagi ayah dia duduk. Kenapa ayah dia kata dia tak layak? Kamu tak suka aku duduk? Atau apa sebab? Lalulah anak dia kata, Ummu Habibah, isteri Nabi SAW itu kata, ini adalah hamparan Rasulullah SAW. Kamu najis, kamu musyrik, tidak layak untuk duduk di sini. Ini cerita. Kan selalu kita dengar. Sejauh mana kebenarannya? Tak benar. Dia tak perhati riwayat itu. Riwayat siapa? Mursal Zuhri itu. Mursal Zuhri, kata ulama hadis, karrih, seperti angin. Kamu tak boleh pegang. Kamu tak boleh pegang. Ini boleh pegang. Mursal Zuhri tak boleh pegang. Itu salah satunya. Yang kedua, Muhammad bin Umar. Orang tak tahu siapa Muhammad bin Umar. Muhammad bin Umar tu Al-Waqidi lah, berdusta besar tu. Ya, Imam Bukhari kata, Imam Syafi'i kata, riwayat Waqidi ini adalah timbunan dusta. Kita ambil. Kita ambil. Akibatnya jadi macam mana? Jadi macam mana? Itu keperangan sifat yang diajar oleh Rasulullah SAW, oleh orang Islam. Kalau dengan kafir sekalipun, Nabi SAW orang kafir, dia apa sebab dia duduk. Itu caranya. Ini ayat sendiri kata macam ni, najis. Itu yang Nabi SAW ajar. Tak patut. Bukan macam tu caranya. Najis apa? Najis apa? Kalau tak nak sediakan, ambillah yang lain. Ayat kan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Itu pesanan dalam Quran. Dia suruh layan dengan baik dua ibu bapa walaupun kafir dalam dunia ini. Itu ajaran Quran. Tu kasar macam tu je. Kalau tengok buku-buku sejarah, buku sirah yang lebih-lebih lagi, itu jauh lagi macam-macam lagi lah dialognya. Tak kira lah. Jadi Mursal Zuhri, Hasan Basri ini tak boleh dipakai. Kena tengok ada dalil lain ke tidak. Yang mana-mana pun kalau cerita ni, ini je. Cuma dia tak sebut. Ini tak sebut, dia cerita. Bawa lagi, lapis-lapis cerita tu. Sebenarnya ini punca dia. Kita sampai ke punca dia, baru selesai. Itulah secara ringkas.